lagi nak kata. Okey, jadi saya pergi hari ini, saya beritahu iaitu kita masuk yang hari ini iaitu yang disebut rukun-rukun pusaka. Okey, pertama anda kena faham dalam bab fiqh ni dia ada rukun dia. Ada rukun dia, syarat sahnya, syarat batalkannya, apa yang makruh, apa syarat dia, apa sebabnya. Ini kita masuk iaitu rukun pusaka. Kalau kita solat, ada rukun solat. Rukun solat ada 13. Kalau tak buat rukun solat tu 13 tu tak sah. Jadi begitu juga dalam bab faraid dia ada rukun pusaka. Kalau ada lengkap 3 rukun ini, makna lengkaplah. Maknanya barulah akan berlaku dalam bab harta pusaka. Tengok yang pertama. Kalau ada rukun ni baru ada. Yang pertama yang disebut al-maurus, iaitu harta. Harta. Bila meninggal dunia kita panggil harta pusaka. Sebab apa kita panggil harta pusaka? Sebab nama milik orang mati. Ni pun kena faham juga ni. Bila sebut nama dia harta pusaka, makna milik orang mati. Bila saya meninggal, contohnya ayah saya meninggal dunia, kemudian ayah saya ada harta, itu harta pusaka. Kemudian jatuh, dah siap tukar nama semua, dah proses, lepas tu tukar pada milik saya. Adakah nama ayah saya, contoh ni rumah ayah saya, harta pusaka, bila jadi milik saya, adakah nama dia harta pusaka lagi? Tak, bukan harta pusaka dah, harta saya dah. Ni ada orang kata, ada orang tanya jumpa saya, Ustaz, saya dapat harta pusaka ni daripada ayah saya, boleh tak saya bagi pada isteri saya? Saya kata bolehlah. Itu dah nama bukan harta pusaka lagi, itu harta anda. Bila nama harta pusaka ni harta milik orang mati, sama ada dia belum tukar nama ataupun nama masih milik semati. Sebab itu adalah rukun pertama. Jadi semua orang akan terlibat. Jadi sebab tu saya kata, siapa yang tak ada harta, tak payah dengar kuliah subuh saya, boleh balik sebab ada orang kata, Ustaz saya ni dah tak ada harta Ustaz. Tak apa, tak belajar faraid tak apa sebab tak ada harta. Iya ke tak ada harta? Semua ada harta. Ni kopiah saya ni harta saya, baju ni harta saya, handphone ni pun harta saya. Jadi bila meninggal dunia dia nama harta pusaka. Dan semua orang pastinya akan terlibat dalam bab faraid. Tu saya kata siapa yang tak terlibat bab faraid. Okey, iaitu rukun pertama tadi apa? Harta. Yang kedua, apa dia? Pemilik harta itu meninggal dunia. Yang bahasa Arab sebut al-muwarris, iaitu pemilik harta meninggal dunia. Okey, maksudnya apabila faraid ini akan berlaku apabila pemilik harta itu meninggal dunia. Ni ada setengah orang tu jumpa saya, Ustaz, saya dah faraid dah semua harta saya. Saya kata bila budak pakcik dah mati. Dalam bab faraid ni dia tak akan terjadi selagi tuan dia tak mati. Ada juga yang tak masalah 2 hari lepas tu, dia kata, Ustaz, saya ada anak lelaki 2 orang, saya ada anak perempuan 1 orang. Macam mana saya nak bagikan harta dia? Saya kata, saya nak bagi harta saya pada anak saya. Tak payah ikut faraid, ikut hati anda nak bagi macam mana? Sebab itu bukan faraid lagi, belum berlaku faraid lagi. Ni orang tak suruh faraid, dia faraid. Ini masalah juga. Jadi anda kena faham, dalam bab faraid ini dia berlaku apabila pemilik harta itu meninggal dunia. Ni pagi ni saya kena pergi solat jenazah pukul 7.30 nanti. Jiran jauh lah, tapi jiran jugalah meninggal dunia pagi ni. Okey. Jadi ini maksud dia pemilik harta tadi, harta mesti ada harta. Yang kedua, pemilik harta tu meninggal dunia. Dan yang ketiga disebut al-waris. Al-waris perkataan bahasa Arab. Kita pakai waris bahasa Arab. Waris iaitu waris-waris yang mendapat harta pusaka. Kalau siapa yang ada buku ni, muka surat 93, dia ada tulis situ 25 waris yang layak dapat harta pusaka. Tolak 2, hamba tinggal 23. 25 waris, 23 waris yang layak dapat harta pusaka. Bukan semua. Saya bagi contoh yang disebut waris iaitu cucu lelaki. Cucu lelaki, dengar elok. Cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki, dia adalah waris. Sekali lagi, cucu lelaki, anda bayang tahu pagi-pagi ni mengantuk tak bayang. Tak suruh celak sikit mata. Cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki, dia adalah waris. Maknanya antara orang-orang yang layak dapat harta
pusaka. Okey, tengok yang kedua pula. Cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak perempuan, dia bukan waris. Nampak Dua-dua tu sama taraf, cucu. Tetapi cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak perempuan, dia bukan waris. Maksudnya bukan waris kat sini, apa maksud dia? Maknanya dia tak layak dapat harta pusaka. Dia orang yang tak layak dapat harta pusaka. Tapi cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki tadi layak dapat harta pusaka. Okey. Ni nanti ada tengok dalam catatan surat 93 lah, Mufaqqarah. Okey. Tapi anda kena ingat, dalam bab cucu lelaki dan cucu perempuan ini daripada anak lelaki, walaupun dia waris, terkadang dia tak layak dapat harta pusaka. Sebab apa? Sebab si mati tadi masih ada anak lelaki. Anak lelaki itu dia akan menghalang daripada cucu lelaki dan cucu perempuan tadi dapat harta pusaka. Ini anda akan belajar dalam bab rikas. Jadi Ustaz Helmi Farouk ini, pengarah kita ni, dia ada buat bengkel online. Siapa yang nak masuk, saya bagi link 4 bulan 11. 4 bulan 11 pukul 8.30 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari. Bengkel pewarisan. Tak ada bayar apa-apa pun, anda daftar je. Tapi anda kena tengok betul-betul, belajar betul-betul lah. Ajar kat komputer lah, online. Okey. Okey, itu yang 3 rukun yang saya sebutkan tadi, iaitu sebut apa dia? Pertama, harta. Yang kedua, pemilik harta. Yang ketiga, waris. Jadi cukup 3 lengkap ni, berlakulah faraid. Yang pertama, muka surat 43 yang disebut harta pusaka. Apakah yang dinamakan harta pusaka? Saya dah bagi tahu dulu apa makna harta pusaka. Harta pusaka ialah harta peninggalan si mati yang bersama dengan si mati sebelum meninggal dunia. Apa-apa harta, tak kira duit, rumah, tanah, kereta dan sebagainya. Barang-barang yang dibeli dalam rumah itu pun dikira harta pusaka, sebab barang-barang itu dibeli dengan duit dia sebelum dia meninggal dunia. Ni berapa ramai orang macam mana bab ni? Dia hanya tahu yang difaroikkan rumah, kereta, tanah. Dia lupa ada barang-barang yang dalam rumah itu pun dikira harta pusaka. Walaupun hanya baju, walaupun hanya baju selai, ia merupakan harta pusaka. Jadi perlu duduk declare dan semua waris kena tahulah bahagian. Sebab ada barang-barang dipanggil apa? Sentimental value. Jangan. Yang tu jadi rebutan juga tu. Walaupun kadang-kadang barang tu tak mahal pun, tapi jadi sentimental value. Yang tu dalam bab rumah ni pun masalah juga. Sentimental value. Semalam saya uruskan satu khutbah pusaka. Tapi pukul 10 pagi saya pas kat kawan saya, sebab saya tak boleh turun sebab saya ada suka sekolah. Jadi 10 pagi sampai pukul 11.30 dia dah siap. Lepas tu dah siap-siap, dia telefon saya nak ustaz datang juga. Allah, datang juga, kita ingat dah selesai. Pukul 2 saya datang, pukul 2 sampai pukul 3.30 uruskan pusaka. Ibu dan bapanya dah meninggal dunia. Ibu dia meninggal 2 tahun lepas. Ayah dia meninggal tahun 1989. Jadi jarak jauh. Anak beradik-beradiknya ada 11 orang semalam kumpul. 11 orang. Masalahnya 4 orang dah meninggal. Yang tu yang malas nak urus. Jadi nak urus pusaka tu masalah tu. Ni jadi main lambat-lambat tu masalah. Sebab tu dalam bab pusaka, tengok macam tadi dia ada adik-beradik 11 orang. Adik-beradik dia ada 11 orang. Jadi ayah dia meninggal dulu, adik-beradik dia ada 11 orang. Okey. Lepas tu 4 orang dah meninggal dunia, tinggal 7 orang. Saya tanya anda, adakah 4 orang yang meninggal dunia tadi dia tak layak dapat harta pusaka ayah dia? Jawapannya, dia tetap layak dapat harta pusaka ayahnya walaupun dia meninggal. Sebab dia meninggal selepas ayahnya. Apa itu ustaz? Kan dia dah meninggal. Ya, memang dia dah meninggal, tapi ada warisnya. Waris dia dah naik. Yang tu jadi makin banyak. Dah lah, setiap waris tu ada anak.
4-5 orang. Bertambah pula. Bayangkan, empat orang yang mati tu, ada seorang tu kahwin 3 pula. Bagus. Saya kata lagi bagus. Jadi lagi ramai. Yang 3 orang lagi tak pula kahwin seorang, tapi anak pun 4 orang. 4 darah lah. Ditambah pula darah. Berapa banyak tu? Yang saya risau yang isteri 3 ni ya. Isteri 3 ni masalah sikit. Tak tahu dah okey tak isteri-isterinya. Kalau tak bagi kerjasama, masalah. Bukan dapat harta dia pun, harta suami dia. Suami pula harta dan ayah dia. Yang tu susah nak cerita tu. Faham sebab tu dalam bab faraid ni aduh susah betul. Bukan susah apa, sebab anda lambat-lambat main-main. Lepas tu dia tanya, saya kata sepatutnya buat pada malam kematian lah khutbah pusaka ni. 3 hari tu guna. 3 hari itulah guna untuk urus pusaka. Ni tak nak cakap, nak bincang waktu 3 hari tu. Kan kata kubur masih merah, 1. Lepas tu sensitif, kata gila harta, susah. Dah sekali tak buat. Tunggu semua duduk atas kursi roda. Berapa orang semalam? 11 orang. Saya tengok 2 orang duduk kursi roda dah. Bagus. Dia tak cerita lagi, ada satu tanah. Satu tanah tu mak dia bagi pada 4 orang anak. 4 orang anak, tapi dia kata 4 orang anak ni pemegang amanah. Aduh, tu lagi sakit kepala tu. Tahu tak? Ni masalah juga ni. Dia letak nama anak 4 orang, tapi dia kata anak tu pemegang amanah. Lepas tu masalahnya 2 orang dah meninggal dunia. Bila 2 orang dah meninggal dunia, keluarga dia orang, ada yang seorang ni dia okey, dia setuju. Satu lagi keluarga ni dia tak setuju. Ayah kita orang tak bagi tahu apa-apa pun. Ada muka. Jadi masalah. Bila jadi macam tu, yang dipanggil semalam saya, dia kata, Ustaz, kami memang tahu Ustaz, memang semua di balik akun dia memang itu hanya pemegang amanah. Saya kata apa bukti? Ada bukti? Ada tanda tangan? Ada tu dia apa-apa? Tak ada lah Ustaz, cakap mulut semua orang cakap mulut. Nak pergi mana? Betul. Tapi Ustaz, saya jumpa buku apa orang kata boleh naik mahkamah. Saya kata boleh naik mahkamah, nak naik? Saya kata silakan. Tengok kes arwah Jamaluddin Jajis yang naik berapa tahun dah? 8 tahun 7 bulan. Anda nak macam tu? Kes arwah Jamaluddin Jajis tu baru bayar, nanti saya akan tulis catat. Dia baru sampai peringkat harta sepencarian. Harta sepencarian. Sebab tu dalam bab faraid, atas sekali apa? Ke bumi. Lepas ke bumi selesai hutang. Lepas selesai hutang, harta sepencarian. Baru sampai kat situ. Tu pun tak habis lagi. Anda nak naik mahkamah, saya kata nak naik mahkamah. 2 orang kursi roda naik mahkamah, turun mahkamah. Saya kata sampai bila? Silap saya bulan, dia pergi dulu. Saya kata, Mak, anda faham tak ayat saya? Saya kata boleh naik fact, tapi sampai bila? Sampai bila? Anda nak naik kursi roda? Tengok kisah macam mana dia Jajis lah. Mak dia naik kursi roda lagi, tolak naik turun. Dia tak apa dah kaya. Yang ada pun harta tak ada banyak mana pun, nak pergi tuntut tanah sekarang kera. Susah lah. Nak bertangga. Saya kata redha je lah. Redha lah, benda yang berlalu. Nak tutup-tutup apa lagi? Susah kan? Jadi inilah dalam bab ini bersama juga. Sebab itu perlu dideklar. Sebab tu saya datangkan contoh. Sebab tu saya kata semalam, saya beritahu contoh. Contoh ni tanah saya ni. Bukanlah, ni tanah ayah saya. Ni tanah ayah saya kan. Kemudian ayah saya buat rumah sini. Kemudian ayah saya tengok kosong kat situ. Ayah saya bercakap kat saya, "Along, buatlah rumah kat situ, ada kosong." Saya pun buat rumah kat situ. Dah siap rumah, banner. Habis 300,000 dah rumah. Tanah ni. Tapi ni tanah siapa? Tanah ayah saya. Kemudian anak kedua saya pula, anak kedua ayah saya pula, dia pun pergi tanam musafking. Pun naik tu, dah siap dah siap boleh ambil hasil lagi. Tiba-tiba ayah saya meninggal dunia. Okey. Bila ayah saya meninggal dunia, saya nak tanya, rumah yang saya bina tadi tu, itu tanah siapa? Tanah saya. Tanah saya. Bukan tanah saya, tanah ayah saya. Jadi apa-apa yang dibina di atas tanah itu milik ayah saya. Dia jadi harta pusaka. Ayah ni paling banyak berlaku ni. Lepas tu saya pula kata, ayah dah bagi rumah ke saya ni. Ayah dah bagi tanah buat rumah. Ya, bagi macam mana? Waktu hidup memang dia bagi. Tapi bila mati, kalau betul dia bagi, pecahlah lot. Ataupun masuk nama anak tadi. Masalah tak ada masuk nama kan? Tak ada. Lepas tu ada pecah lot? Tak ada. Mana automatik itu harta pusaka. Walaupun saya dah buat rumah.
Begitu juga tanah tadi. Ada tanah musaking, di dalam tanah musaking dan dapat hasil. Waktu ayah hidup okey, tapi bila ayah mati dia jadi harta pusaka. Tapi dia kata, aku dah banyak habis duit bagi musaki. Kalau dia kata nak angkat pokok musaki tu pergi letak kat rumah dia. Faham tak ayat dia? Jadi bila meninggal dunia, ada kena faham juga dalam undang-undang tanah. Dia panggil apa-apa yang ada atas tanah itu milik tuan tanah. Jadi kalau tuan tanah tu meninggal dunia, ada harta pusaka lah. Tu ada kena faham. Ni paling banyak berlaku. Jadi anda hati-hatilah. Tu tak kira lagi. Ada setengah-setengah dia pergi renovate rumah ayah. Dia renovate rumah ayah. Lepas tu bila ayah meninggal dunia, dia nak claim balik. Mana boleh? Ni anda kena faham. Jadi susah lah bab-bab macam ni. Jadi dia nak cerita macam semalam banyak sangat kes. Dulu mak pernah cakap, mak cakap kat dia, orang lain tak dengar. Jadi susah lah. Jadi tu anda kena faham dalam bab ni susah. Nak cerita bab masalah ni susah. Jadi bila macam ni, saya akan tengok, macam saya lah, saya akan tengok apa saja yang ada atas kertas. Dalam geran tu nama siapa, itu saja kita pakai. Ada perjanjian lain? Tak ada kan? Tak ada, tak boleh pakai. Anda bagi undang-undang pun anda confirm kan lah. Tu anda kena faham dalam bab harta pusaka ni. Sebab itu saya punya kuliah, saya tanya dia faraid dan harta pusaka. Faraid itu hukum Allah, ya, kita laksanakan hukum Allah. Yang kedua, ilmu pengurusan harta pusaka. Anda kena faham bagaimana memindah milik, macam mana pindah pula milik tu daripada harta orang mati kepada harta orang hidup. Sebab itu anda kena faham. Dalam contoh ni, kalau anda sebelum meninggal dunia, anda ada tanah, anda nak serah pada anak anda. Di Selangor, bukan sekat di Selangor lah, semua negeri kebanyakannya, dia boleh letak nama 1 ekar 1 nama saja. 1 ekar 1 nama. Tapi bila mati, 100 orang boleh letak dalam tu. Sebab dapat perintah pusaka. Anda kena faham dalam bab undang-undang. Waktu hidup hanya boleh letak 1 ekar 1 nama. Tapi bila mati, dia akan dapat perintah pusaka, dia akan ikut hukum faraid lah. Kalau 7 orang kan masuk, 7 masuk. 10 orang boleh masuk. Tu anda kena faham dalam bab faraid. Itu saya tak cerita lagi. Kos lagi. Kos nanti lain tak. Kos sebelum meninggal dunia, kos dia lebih murah. Kos lepas meninggal dunia, kos dia lebih murah daripada kos sebelum meninggal dunia. Tu anda kena faham dalam bab harta pusaka. Okey. Yang inilah yang anda kena faham. Tadi saya beritahu tadi, apakah yang dimaksudkan harta pusaka? Iaitu harta peninggalan si mati yang bersama dengan si mati sebelum meninggal dunia. Apa-apa harta. Jadi contohnya bila saya meninggal dunia, tengok-tengok ada buah bantal saya ada 15,000. Adakah ia dikira harta pusaka? Ya, ia dikira harta pusaka. Sebab duit itu datang sebelum saya meninggal dunia. Duit-duit kat bank pun sama. Duit dekat bank, duit-duit dekat yang saya labur, itu semua harta pusaka. Tetapi harta yang datang selepas meninggal dunia, sudah. Ada juga harta yang datang selepas meninggal. Ada. Contoh, macam saya meninggal dunia, orang letak duit tabung kat belakang. Orang berderma-derma dapat 2 juta Ustaz. Adakah dikira harta pusaka tu? Tidak. Itu bukan harta pusaka. Sebab duit itu ataupun harta itu datang selepas meninggal dunia. Okey, jelas kan? Ada soalan? Okey, tengok Yesusnya muka surat 45 ni, pengarang kitab juga datangkan apakah berapa bentuk yang dinamakan harta pusaka. Iaitu yang pertama, harta yang bersifat tetap, seperti tanah, rumah, kilang, jabat, kebun. Ini kita panggil harta aset tak alih. Aset tak alih, maknanya dia tak bergerak aset ni. Rumah, kereta, rumah, tanah, pejabat yang kita ada, itu semuanya jadi harta pusaka. Apa lagi? Iaitu bersifat wang tunai, seperti harta simpanan yang dalam bank, KWSP, kereta, pakaian dan sebagainya. Itu dikira harta pusaka. Yang ketiga, harta yang masih berjalan, perniagaan, hasil sewa. Ni anda faham tak hasil sewa ni? Perniagaan saham. Tapi selalunya kalau macam saham ni automatik bila meninggal dunia, bank akan blok transaksi tu. Tapi kadang-kadang dia ada jalan juga sampai pusaka selesai. Okey, macam rumah sewa. Tadi saya cakap
harta yang datang selepas kematian ia tidak dikira harta pusaka. Tapi kena faham. Contohnya dia ada rumah sewa. Lepas dia meninggal dunia, rumah sewa itu tetap berjalan, betul? Adakah dikira harta pusaka? Ya, dia dikira harta pusaka sebab apa? Rumah itu masih nama milik si mati, masih nama milik ayah saya contohnya. Jadi dia tetap jadi harta pusaka. Tapi bila rumah sewa tadi dipindah milik pada nama orang hidup, baru tak perlu harta pusaka, baru tak perlu faraid. Anda faham Jadi jika rumah sewa ini masih nama milik si mati, selagi itulah hasil rumah sewa, bahagi faraid. Tapi berapa ramai orang bagi hasil rumah sewa ikut faraid? Selalunya bagi macam mana? Sama rata, betul tak? Selalunya bahagi sama rata, betul? Saya tak pernah jumpa orang bagi hasil sewa ikut faraid. Semua bagi sama rata. Ada satu tu dia jumpa saya, Ustaz, saya ada 5 anak lelaki, saya ada 2 anak lelaki, 3 anak perempuan. Adik-adik saya ada 2 lelaki, 3 perempuan. Jadi mak saya dah meninggal dunia. Jadi kami ni ada duduk rumah sewa. Jadi rumah sewa ni kita orang bahagi sama rata, boleh tak? Sama rata, boleh tak? Tak boleh. Mesti bahagi ikut faraid. Mesti dan wajib bahagi ikut faraid. Lepas tu saya tanya, apa itu Ustaz? Tak boleh, tak boleh. Lepas tu dia kata pula, okey Ustaz, tapi ada seorang kakak saya ni Ustaz, kakak saya ni dah meninggal dunia Ustaz. Kakak saya dah meninggal dunia. Dia ada seorang suami dengan isteri. Lepas tu macam mana Ustaz? Saya kata kat dia, bagilah sama rata dengan suami tu. Mana boleh Ustaz? Tak adil Ustaz. Dia kata tak adil pula. Anda faham tak saya? Tadi kata nak sama rata. Lepas tu dia kata tak adil pula. Tu saya kata ikut faraid. Bila ikut faraid, nampak tak? Kalau ikut faraid, yang bahagian kakak tadi, bahagian faraid kakak tadi, hasil sewa tadi, jatuhlah pada suami dengan anak tadi. Ikut faraid, kan settle? Tengok, bila dah mati, pandai-pandai pula dia tak nak ikut sama rata. Nampak tak? Nampak tak? Sebab tu yang saya kata, ikut saja hukum yang Allah bagi. Nampak? Selesai masalah. Tu tak kira lagi. Ada setengah tu dia jumpa saya, Ustaz, kami ada 5 sama juga. Dia ada 5 adik-beradik, 2 lelaki, 3 perempuan. Tapi Ustaz, kita orang bahagikan sama rata kepada 6. 6 orang lagi pelik. Macam mana boleh bagi pada 6 pula? Kita orang bagi pada 6 ni Ustaz, sebab 6 ni supaya senang. Yang bahagian yang ke-6 ni kita gunakan untuk kos baiki rumah. Pandai pula dia buat fatwa baru. Sepatutnya macam mana kalau ikut hukum agama? Sepatutnya dalam bagi 6, dia tak payah bagi 6, bagi 5 juga, ikut faraid. Tetapi contohnya bila datang duit rumah sewa tadi, duit rumah sewa itu dibaiki dulu. Apa nak baiki rumah, sila renovate rumah, sila. Contohnya lepas dah siap-siap baiki itu ada duit lebih, kan? Duit lebih itu saja bagi faraid. Sebab tu dalam bab faraid ni kita akan selesaikan hutang dulu. Jadi selesai semua baru bagi faraid. Kalau tak ada bulan tu tak ada lah. Anda tak, sebab tu saya cakap, kalau anda bagi pada 6, tengok apa kekurangan dia. Tiba-tiba anda bagi pada 6. Okey, anda bagi pada 6, tiba-tiba bulan tu tak cukup duit untuk baiki rumah. Saya tanya, agak-agak anda nak minta balik pada 5 orang tadi? Confirm semua tak bagi balik. Satu masalah. Yang kedua, tiba-tiba bulan tu yang ke-6 ni, yang duit orang yang ke-6 yang toyol ni yang toyol ni tiba-tiba tak guna. Faham tak? Tak guna, tak ada. Lepas tu saya tanya, siapa yang sakau duit ni? Siapa yang pegang duit ni? Yang ni masalah. Yang faham tak? Ada 2 masalah. Sebab tu saya kata jangan pandai-pandai. Jangan pandai-pandai. Tu bahaya buat rumah sewa. Jaga dalam rumah sewa. Saya kata apalah masalah. Saya kata selesailah ikut faraid. Bukan, saya kata selesailah harta pusaka tu. Bila tukar pada nama milik orang hidup, kan selesai. Itulah Ustaz, tengah fikir siapa yang nak dapat rumah ni. Aduh, susah tu. Jadi susah orang ni. Dia kata, tapi Ustaz, nak letak pada siapa? Saya kata kalau tak selesai, letak nama 55 dalam tu, rumah tu. Faham tak? Tapi efek dia, bahayanya,
Takkan nak masuk 5 orang duduk rumah tu. Saya tanya, 5 orang ke logik dalam rumah tu? Tak adanya. Jadi kena fikirlah seorang yang akan duduk situ. Sama ada siapa yang duduk situ, dibayarlah bagi orang lain. Jadi sebab tu saya kata macam semalam sama. Saya tanya, dia ada satu tanah. Saya kata, tanah ni 300,000. Tanah sekarang 300,000. Kata, lego kepada 11 adik-adik ni siapa yang nak beli? Sekarang tinggal 7 orang lah. Saya tanya, 7 orang siapa nak beli tanah ni? Tapi Ustaz, mak kita orang kata, dia wasiatkan jangan jual. Ya, jangan jual. Saya kata, saya tak kata jual ke orang lain. Jual kepada ahli keluarga sendirilah. Tapi nanti dia dapat tanah ni, dia halau kita orang. Dia dapat tanah ni, dia bayar pada anda. Ikut sekali dah dia nak halau anda. Faham ke tak? Kan selesai masalah. Kalau dia halau anda pun anda dah dapat duit. Ikut suka hati dah. Faham ke tak? Kalau dia nak bagi duduk, Alhamdulillah. Kalau dia tak bagi, kalau bukan ada duduk pun kat sini. Tempat anda berkumpul je. Faham tak? Anda kena faham ni ayat ni. Macam ayah saya baru ni pergi haji. 40 hari pergi haji kan. 40 hari pergi haji. Tak ada seorang pun anak balik rumah dipanggil nama. Ayah saya tu panggil nama. 40 orang, 40 hari pergi haji. Tak ada seorang pun balik masa raya haji. Itu ayah tak mati lagi. Faham tak? Konon-konon nak jadi rumah keluarga. Ni kalau ayah mati agak-agak, siapa itu? Tanya mati, ni rumah ni kena jadi rumah keluarga lah. Konon ni tempat kita berkumpul. Konon. Mungkin setahun dia. Betul tak? Saya cakap betul ni. Saya kena dekat rumah datuk saya kat Terengganu. Adik-adik ayah saya macam tu lah. Dia ada satu rumah ni, konon-kononnya kita letak rumah ni biar ini jadi rumah keluarga. Konon. Lepas tu sekarang tak ada. Ayah saya pun tak balik-balik lah. Anak cucu duduk sini ramai dah. Bukan tak balik, tapi balik gitu. Tak duduk pun. Faham tak? Yang lain semua dah saya buat masing-masing. Semua ada rumah masing-masing. Faham tak? Lepas tu, jadi rumah pesaka. Tak selesai pesaka, 7 orang. Dah masalah. Masalah seorang dah mati. Tak pesaka pula. Yang ni anda kena faham dalam bab faraid. Takut Tak ada soalan? Sila je. Pencen, harta pencen je lah. Okey. Pencen, kalau kita dah habis kerja, kita panggil pencen kan? Itu duit kita, betul tak? Dia datang bulan-bulan kat kita kan? Okey. Bila kita meninggal dunia, dia panggil pencen terbitan. Okey. Duit pencen terbitan ni siapa yang bagi? Kerajaan, betul tak? Dia akan datang selepas mati. Duit tu datang lepas mati. Dia bukan faraid. Dan duit pencen terbitan ni, dia ada klausa dia. Kerajaan dia akan bagi apa? Kepada isteri dan anak-anak yang masih berumur 21 tahun ke bawah saja. Yang lain tak dapat. Mak ayah dapat tak? Mak ayah tak dapat tau. Mak ayah tak dapat. Jangan pergi mak pula pergi seram menantu. Mana duit pencen anak aku? Aku pun jaga anak. Jangan. Itu bukan harta pusaka. Itu bukan harta pusaka. Itu duit yang datang selepas kematian. Dan itu sudah digezetkan kerajaan. Anda tak puas hati, ada suruh kerajaan juga. Faham Jadi untuk duit pencen terbitan hanya dapat pada isteri dan anak yang bawah umur 21 tahun ke bawah saja. Kalau anak tu saja, anak 21 tahun ke atas semua, jadi semua jatuh pada isteri saja. Jawab soalan. Saya nak lagi kau whiteboard. Bismillah. Bunyi dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi sikit yang saya nak ingatkan balik dalam bab faraid. Warna biru. Okey, yang duduk di atas ni iaitu hibah, wakaf, amanah. Okey. Yang ni harta-harta yang hibah, kita wakaf, harta tu memang terkeluar daripada harta pusaka. Harta-harta ni terkeluar daripada harta pusaka. Contoh, bila rumah ni saya dah hibahkan pada anak saya. Bila saya meninggal dunia, rumah ni bukan lagi milik saya. Okey. Begitu juga contoh wakaf, saya wakafkan kursi ni kepada surah Ar-Raudah. Jadi bila saya meninggal dunia, automatik ini akan jadi wakaf pada surah Ar-Raudah. Waris saya boleh ambil balik ke tak? Tak boleh, sebab saya sudah wakaf. Begitu juga pemegang amanah. Siapa yang jadi pemegang amanah, itu bukan hartanya. Okey, tengok yang ni. Yang saya guna pen hitam ni, yang ni wajib. Okey, ke bumi. Kebumikan si mati. Ini maknanya boleh gunakan duit si mati. Sebab itu, tapi saya sarankan anda yang ada
anda ni wajib ambil khairat kematian. Sini ada khairat kematian kan? Dia kan? Saya beritahu wajib lah, wajib. Wajib ambil khairat kematian Sebab apa? Khairat kematian ni sangat membantu. Contoh macam di tempat saya, bayar RM40 1 tahun 1 keluarga. RM40 1 tahun 1 keluarga. Mahal ke? Berbanding dengan anda bayar RM1,500 cash. Bila anda meninggal ni, anda tak ambil khairat kematian, waris anda kena ambil duit pusaka. Dia boleh ambil duit pusaka tau. Boleh ambil duit pusaka untuk bayar RM1,500 cash. Tapi kejap lagi pening lah. Isteri kena telefon apa, majlis surat. Tapi bila suami dah ambil khairat kematian, dia senang. Dia tahu dah, oh suami dia ambil khairat kematian masjid ni. Dia telefon, Assalamualaikum, suami saya dah meninggal dunia. Okey, tak apa, checklist. Jadi pengurusi cek, oh dia dah ambil khairat kematian. Jadi tak perlu keluarkan kos, majlis akan uruskan A sampai Z. Sebab itu pentingnya ambil khairat kematian. Ni khairat kematian. Jadi anda pun kena pesan kepada anak-anak anda. Ni kan kita cerita kat dia tak cerita kat anak-anak. Khairat kematian ni wajib. Tapi ada juga setengah masjid saya mengajar sekali, Ustaz, zaman Nabi tak ada pun khairat kematian. Betul. Dia kata zaman Nabi tak ada khairat kematian. Tak apa, saya kata nanti saya nak tunggu anda mati. Saya nak tengok free ke bayar nanti khairat kematian mati. Masuk tandas pun bayar 3 posin. Faham tak? Jadi anda kena faham, khairat kematian ni untuk senangkan untuk urus pusaka. Satu. Satu lagi, anda bersedekah. Duit anda tu digunakan untuk sedekah. Macam saya dah carut 15 tahun dah duit khairat kematian. Lepas tu tak pernah tanya, duit yang saya carut tu wajib apa? Sakau. Tak pernah tanya. Yang orang tak ambil khairat kematian tu, anda kena faham, duit anda tu digunakan untuk bantu orang lain meninggal dunia. Setiap kali orang meninggal dunia, anda dapat pahala. Setiap kali anda meninggal dunia, anda dapat pahala. Oh, kalau kita cerita ni, confirm orang ambil khairat kematian. Masalah tak cerita. Okey, tengok yang seterusnya, yang seterusnya iaitu bab hutang. Ni hutang si mati. Hutang si mati ni ada dua, iaitu hutang dengan Allah ataupun hutang manusia. Hutang dengan Allah, hutang manusia. Hutang dengan Allah ni hanya ada 3, iaitu puasa, zakat, haji. Kena cek si mati ni selesai tak dia punya hutang dengan Allah. Hutang manusia ni kena war-warkan. Dan saya pesan, selalunya anda dengar apa? Ni macam ni lah, meninggal dunia. Selalunya waris dia beritahu apa? Tolong doakan supaya ayah saya masuk di syurga. Yang tu tak bagus guna ayat macam tu. Anda tengok Ustaz Farid Rabi. Ustaz Farid Rabi kan, isteri dia meninggal dunia. Dia buat apa ayat dia? Tengok, anda boleh tunjuk contoh. Ayat macam Ustaz Farid Rabi ni, 4 orang baru saya dengar. Orang mati ramai, tapi 4 orang baru dengar. Tengok ayat Ustaz Farid Rabi, kata apa? Assalamualaikum kepada sesiapa yang mengenali isteri saya. Jika isteri saya ada membuat apa-apa kesalahan, saya mewakili isteri saya memohon keampunan dan kemaafan bagi pihak isteri saya. Nampak? Itu ayat pertama. Jadi dia akan jadi wakil untuk mohon maaf jika dia ada salah silap. Yang kedua, apa ayat dia? Dan kepada sesiapa yang mengenali isteri saya, jika isteri saya ada hutang dengan mana-mana individu, sila tuntut dengan saya. Ini tugas waris ni. Hantarlah dalam Instagram ke, Facebook ke, WhatsApp ke. Lepas solat mayat bagi tahu, lepas tahlil bagi tahu. Gunakan duit pusaka si mati untuk selesaikan hutang. Nampak? Barulah si mati tu boleh masuk syurga. Minta semua doa akan masuk syurga. Doa masuk syurga, hutang banyak lagi. Macam mana masuk syurga? Faham ni tengok Ustaz Farid Rabi. Dia bukan seorang Islam pun, tetapi inilah yang dia ada dalam Islam. Faham tak? Okey. Yang seterusnya, boleh tuntutan harta sepercarian. Ini saya beritahu tadi. Kes arwah Jamaluddin Jarjis ni, isteri dengan menantu baru sampai sini. Baru sampai kat sini. Tuntutan harta sepercarian hanya isteri dan suami saja boleh tuntut. Ni isteri arwah Jamaluddin Jarjis tuntut kat sini. Anda tahu dia tuntut berapa? 2 bilion. Anda bayangkan, dia tuntut 2 bilion. Agak-agak kat sini ni, Bang Farouk ini harta dia berapa bilion? Tak milion tak tahu. Tak.
Sebab harta sepercaya ini dia tak boleh tuntut semua. Mungkin dia boleh paling banyak, boleh tuntut separuh. Tapi tak tahulah, mungkin dia tuntut 1/10. Tak tengok lah. Yang ini di mahkamah syariah. Mahkamah syariah yang akan tentukan. Okey. Saya warna biru ni maknanya ini tak wajib. Kalau tak ada, tak ada lah. Yang warna hitam ni memang wajib. Okey. Kemudian yang seterusnya, jika ada wasiat 1/3, mesti dilaksanakan. Ini wasiat yang bukan kepada ahli waris. Yang ni jika dibuat oleh si mati. Jika tak buat, tak apa. Dan seterusnya anda jumpa perkataan apa? Faraid. Kat sini baru bagi faraid ni. Nampak? Carta dia. Lama lagi. Faraid ni last sekali. Tapi ada di bawah ini satu lagi pilihan, iaitu muafakat, iaitu bahagi sama rata. Tapi orang suka pilih yang ni. Orang suka pilih ni. Dan satu lagi taharrus. Taharrus ni apa? Dia melepaskan hak. Yang ni tak ada pilih. Yang ni pandai tak ada pilih. Tak ada telefon saya, Ustaz, boleh tak saya nak taharuskan semua harta saya? Maknanya dia nak lepaskan hak. Yang ni tak ada pula pilih. Padahal ini jalan terbaik lagi. Suka pilih yang ni. Okey. Masalahnya dia pilih yang ni. Anda faham ya? Saya takut anda pilih yang ni. Anda faham? Bila tanya soalan, Ustaz, boleh tak saya nak bagi harta faraid ini sama rata? Adik lelaki semua dah setuju dah, Ustaz? Habis tu saya nak tanya, saya takut anda punya dalam itikad anda, faham tak? Bagi sama rata lah, adil. Habis tu faraid ini tak adil. Kalau anda kata faraid tak adil, anda boleh jatuh murtad. Na'udzubillah. Anda faham tak ayat saya? Okey, saya bagi analogi. Ada anak 3 orang. Seorang sekolah tadika, seorang sekolah rendah, dan seorang anak universiti. Saya nak tanya, anda bagi anak duit belanja anda 3 orang tadi, bagi duit belanja sama rata? Habis tu anda pun tak adil. Anda lagi tak adil. Habis tu, nampak ke tak? Sebab apa? Tadika mungkin tak payah duit belanja. Pergi sekolah rendah, duit belanja mungkin RM10 saja. Universiti mungkin duit belanja banyak. Nampak ke tak? Okey, apa maksud adil dalam Islam ni? Adil dalam Islam ni iaitu meletakkan sesuatu di tempatnya. Itu adil. Kita tengoklah sebab apa tadika tak payah duit belanja. Sekolah rendah tu tak payah duit sikit. Pergi universiti banyak duit belanja. Begitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia letakkan semua tu dah siap dah. Ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Faham ke tak? Jadi jangan main-main keluar daripada mulut, bahagi sama rata. Anda mesti akur dengan hukum yang Allah tetapkan, hukum faraid. Faham ke tak? Kalau anda dah ambil bahagian faraid anda, ambil, lepas tu nak bagi pada orang, alhamdulillah. Yang saya sebut ni taharus. Ambil bahagian anda, lepas tu bahagian anda sedekah pula, alhamdulillah, anda dapat 2 pahala. Pahala pertama ikut hukum faraid, yang kedua pahala anda bersedekah. Dan tambah pula bersedekah pada ahli waris, itu pahala yang paling besar. Tapi kenapa pilih sama rata? Baik bagi terus semua. Faham tak ayat saya? Sampai di sini nota sekiranya ringkas. Jadi siapa-siapa ada soalan apa, nak jumpa saya, mungkin ada orang nak jumpa personal pun boleh, insyaAllah. Jadi sama-sama. Okay? Anda boleh tulis nama saya Ustaz Nasir Faraid. Jangan tulis Ustaz Nasir, atau tulis Ustaz Nasir Atur Saka. Jangan tulis Ustaz Nasir Saka. Masalahnya nanti Ustaz Saka tak lagi saya buat orang. Nanti saya cerita lain. Dari tutup surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina was-salihat wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.